Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video terakhir untuk kursus UMT 1112 Matematik Teknologi, yang mana tajuk terakhir kita adalah nombor kompleks. Dan dalam video ini saya akan fokuskan pada muka surat 15 sampai habislah, insyaAllah. Okey, kita tengok dulu yang muka surat 15 nombor 12. Okey, muka surat 15 nombor 12. Okey, untuk muka surat ini, kalau kita nampak kat sini boleh tengok ada dua rumus. Okey, ada dua rumus. Yang mana rumus yang pertama ni adalah rumus basic maths, ya. Dan kalau kita jumpa dua kurungan dengan sebutan di dalamnya adalah sama, A dengan B, cuma bezanya operasi saja, satu tambah satu lagi tolak. Okey, sebutan sama A dengan B, yang membezakan adalah sebutan operasi tambah dengan tolak. Jadi dia punya jawapan akhir akan dapat macam ni, A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2, jawapan akhir. Maksudnya nanti contohlah kalau saya bagi kat sini kan, 2 tambah 3, 2 tolak 3 ni contoh. Okey, saya bagi yang senang lah. Okay, dia punya pengiraan dia, just ambil 2 ni, yang mana 2 tu adalah A. Okey, 2 tu adalah A, 3 tu adalah B. Kalau ikut pada rumus, kita just ambil A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan. Jadi jawapan akhir untuk contoh yang saya bagi ni adalah 2 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Jawapannya nanti 4 tolak 9 akan dapat negatif 5 lah. Macam tu. Sama juga macam yang rumus sebelah ni. Rumus ini adalah untuk nombor kompleks. Okey, ini adalah untuk nombor kompleks sebab ada I. Ada huruf I. A tambah BI, A tolak BI. Okey, ada dua kurungan yang mana dalam dia operasi tambah dengan operasi tolak. Dia punya sebutan sama, A, BI, A, BI. Okey, rumusnya akan jadi apa? Rumusnya akan jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. I tu dah hilang. Okey, sebab I kuasa 2, kalau kita darab pun I kuasa 2 akan dapat negatif 1. So, bila dia permudahkan, jawapan akhir akan jadi macam ni lah. Okey, kita tengok kat bawah ni. Konjugat. Kat sini ada nombor kompleks Z dengan konjugat. Konjugat Z star ni, konjugat. Apa dia punya fungsi konjugat? Okay, fungsi konjugat ni adalah untuk menghilangkan nombor hayalan. Kita nak hilangkan nombor hayalan. Nombor hayalan yang mana? Nombor hayalan yang ada huruf I tu. Kita nak hilangkan yang ada I tu untuk memudahkan operasi. Okay, contoh 19 ni, kalau dalam soalan dia bagi nombor kompleks dengan operasi asal dia tambah 2 tambah 3i. Konjugat akan jadi sebaliknya. Dia akan jadi berlawanan. Berlawanan pada simbol. Asalnya soalan dia bagi tambah. Okey, bila kita tulis konjugat, operasi tambah tadi akan jadi tolak. Okey, akan jadi tolak. Kalau contoh 20 ni, nombor kompleks 8 tolak 3i, kita tengok tengah dia ni operasi tolak. Konjugat akan jadi berlawanan. Dia akan jadi operasi tambah. Dia operasi yang di tengah saja. Tengok contoh 21. Contoh 21 operasi tengah. Kita tengok yang tengah. Operasi dia tengah ni negatif. Konjugat dia akan jadi positif. Simbol di hadapan tak ada perubahan, sama saja. Kita hanya tukar dia punya simbol yang di tengah-tengah, simbol operasi dia. Okey, dan kalau kita kira nombor kompleks dengan konjugat ni menggunakan operasi darab, hasil darab, dia akan jadi macam ni lah. Dia sama dengan rumus kat atas ni, sama. Okey, dia punya sebutan 2 dengan 3i, 2 dengan 3i, cuma bezanya dalam kurungan 1 tambah 1 lagi operasinya tolak. Kalau refer pada rumus kat atas ni, yang ni, kita perlu ambil A
kuasa 2 tambah B kuasa 2. A yang mana, B yang mana? Just perlu kenal pasti A dengan B. A adalah 2, B adalah 3. I tu kita boleh abaikan. Sebab tu kat bawah ni dia tulis 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kita selesaikan dapat 13. Okey, sama juga dengan contoh 20. Contoh 20. Okey, dia punya rumus tadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sebab ini untuk nombor kompleks. Kita ambil 8. 8 ni A, 3 ni B. Just tulis 8 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jawapan akhir 73. Okey, cuba buat soalan A. Okey, soalan A. Maksudnya di sini, konjugat dia apa? Konjugat dia akan jadi 3 tolak. Kenapa? Sebab di sini operasi asalnya tambah. Okey, bila nak tulis konjugat, dia akan dapat 3 tolak 4i. Okey, bila kita buat pengiraan, kita tulis balik yang asal, nombor kompleks yang asal dengan konjugat dia. Okey, ini nombor kompleks asal, yang ini konjugat. Yang mana kita dah tukar simbol tolak. Okey, kalau tengok pada rumus, kita ambil A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang mana adalah A? 3 kan? Okey, 3. So, kita tulislah 3 kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Yang mana B kuasa 2? 4. Okay, so, kita tulis kat sini 4 kuasa 2. Alright, 3 kuasa 2, 9. Tambah 4 kuasa 2, 16. So, jawapan akhirnya 25. Okay, kita tengok satu lagi. B. Okay, B. Nombor kompleks dia bagi kat sini 9 tolak 2i. Jadinya nombor konjugat, kita hanya tukar dia punya operasi jadi tambah. Yang berubah adalah operasi dia. Okay, kita tulis untuk pengiraan, tulis nombor kompleks asal, kemudian tulis konjugat. Konjugat mesti berlawanan simbol dengan yang asal. Asal negatif, konjugat akan jadi positif. Kita tengok A dia apa? Sebab dia punya rumus A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A dia adalah 9. So, 9 kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah 2. Bukan negatif 2. 2. So, 2 kuasa 2. 9 kuasa 2, 81. 2 kuasa 2 adalah 4. So, jawapan akhir 85. Okay. C ni saya tunjuk sikit lah. C ni negatif 10 tambah I. Kita tukar konjugat, dia akan jadi negatif 10 tolak I. Yang berubah adalah operasi tengah saja. Okey, operasi tengah saja. Samalah dengan yang ini. Okey, sama. Right, so bila nanti buat pengiraan, tulis nombor kompleks asal dengan konjugat. Ni konjugat yang ni konjugat. Okey, kemudian kenal pasti huruf A dengan B dia. A dia adalah, yang ini A. Negatif 10 kuasa 2. Tambah, ni apa nombor dia? Jangan tulis I. Dia akan jadi salah lah sebab I tu bukan nombor. Kita nak nombor. Nombor dia adalah 1. So, negatif 10 kuasa 2, 100. Ini 1, so 100, 1. Right, so boleh selesaikan yang balance lagi 2. Alright, konjugat ni gunanya adalah untuk pengiraan bahagi. Okay, sebab kita nak hilangkan nombor hayalan. Yang ni lah. Kita nak wujudkan nombor bulat, nombor biasa. Okay, kita tengok pengiraan untuk yang bahagi. Okay, soalan 13. Tuliskan yang berikut dalam bentuk A tambah B. Maksudnya dia nak kita tuliskan dalam bentuk nombor kompleks untuk operasi bahagi. Dia punya soalan 3/2 tambah 3i. Dekat sini kita kena darab dengan konjugat. Kita kena faham macam mana nak terbitkan konjugat. Okay, kita tengoklah nombor kompleks kat bawah ni. Konjugat dia akan jadi 2 tolak. Kenapa tolak? Sebab dia punya operasi asal adalah tambah.
Okey, bila tambah operasi konjugat akan jadi tolak. So 2 tolak 3I ni adalah konjugat. Bila dah dapat konjugat, kena darabkan bahagian atas dengan konjugat dan pembawah pun kena darab dengan konjugat yang sama. Sebab tu dia akan jadi macam ni. Sebab tu dia dapat macam ni. Okey. So 3/2 tambah 3I darab dengan konjugat atas dan bawah. Sebab ini bentuk pecahan. Alright. So 3 ni operasi darab kita tukar kepada kurungan. Alright. Yang kat bawah ni kenapa jadi macam ni? Okey, macam mana boleh dapat macam ni? Okey, ingat balik bila dua benda ni 2 tambah 3I darab dengan 2 tolak 3I. 2 tambah 3I ni nombor kompleks asal, darabkan dengan konjugat dia. Okey. Ingat balik yang atas. Ingat balik yang atas rumus dia tadi yang kita buat ni. Yang ni. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kena cam yang mana huruf A, yang mana huruf B dalam nombor kompleks. Okey, kat sini A dia adalah 2. B dia adalah 3. So kita just darab lah. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Sebab tu dapat macam ni. Okey. Kemudian yang atas ni darab. 3 darab dengan 2. 6. Okey, 6. 3 darab dengan negatif 3I. Negatif 9I. Right? So, dia dapatlah. Kalau nak tulis jawapan akhir macam ni pun dah betul dah. Tapi yang kat bawah ni dia pecahkan supaya nampak dalam bentuk nombor kompleks. Okey. Kalau dalam soalan tu dia tak nyatakan tulis dalam bentuk nombor kompleks, kat sini kita dah boleh stop dah. Tapi kalau dalam soalan tu ada dinyatakan supaya tulis dalam bentuk nombor kompleks, kena asingkanlah yang mana nombor nyata, yang mana nombor hayalan. Sebab tu dia akan dapat dua pecahan macam ni. So jadi 6/13, 6/13 tolak 9/13 I. Kita tengok contoh 13, contoh 23. Okey, dia bagi kat sini 2 tambah I per 3 tolak 4I. Okey, kita just ambil nombor kompleks yang di bawah. Jangan usik yang atas. Kita hanya perlu terbitkan konjugat bagi nombor kompleks di bahagian bawah pecahan sahaja. So jadinya konjugat dia akan dapat 3 tambah 4I. Macam ni. Sebab operasi asal nombor kompleks adalah tolak. Okey, jadinya nombor konjugat kita tukar jadi tambah. So bahagian atas 2 tambah I darab dengan konjugat. Pembawah dia pun 3 tolak 4 1 kena darab dengan konjugat juga. Okey. So yang atas ni dia akan jadi macam ni sebenarnya. 2 tambah I kita tukarkan dalam bentuk kurungan lah. Okey, macam ni. Per 3 tolak 4I 3 tambah 4I. Yang atas ni dia takkan jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 untuk yang atas. Sebab dia punya sebutan dalam ni tak sama. Ni 2 ni I, ni 3 ni 4I, tak sama. So tak boleh, kita kena selesaikan macam biasa. Tapi yang bawah ni boleh. Sebab yang pembawah ni dia punya sebutan sama. 3, 4, negatif 4I, 3, 4I. Okey, ini nombor kompleks, ini konjugat. Okey, so jadi kita boleh wujudkan dia punya rumus 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Ni untuk pembawah. Yang atas ni kita darab lah. Nak darab guna kaedah palang boleh. Kalau guna kaedah palang kita buat macam ni ya. 2I, ambil yang ni untuk melintang Yang ni untuk tegak. Ini untuk terbalik. Yang ni untuk tegak, yang ni untuk melintang. Okey, 2I, 3, 4I. So kita darab lah. 2 dengan 3, 6. 2 dengan 4I, 8I. Darab tu biar sama. Ini dengan ini dengan ini dapat sini. Okey, jangan salah darab. Ada yang darab I dengan 6 lah.
Negatif salah kan. I darab dengan 3. 3I. I darab dengan 4I. 4I kuasa 2. So terus kat sini. 6 tambah 8I tambah 3I tambah 4I kuasa 2. Sama je. Okey. Kemudian yang cari geng dia, cari yang sama. 6 tak ada kawan dah. 6. 8I dengan 3I jadi 11I. Okey. 4I kuasa 2 ni dah boleh ganti dengan negatif 1. Sebab I kuasa 2. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. So ganti pada I kuasa 2 ni dengan negatif 1. Okey. Kemudian pembawah tu kita boleh finalize lah. 3 kuasa 2. 9. Tambah dengan 4 kuasa 2, 16. Okey. So, 6 tambah 11I tolak 4 ni. Darab ni. Dapat negatif. Bawah dia 25. 6 dengan negatif 4 dapat 2/25. Yang ini, tulis balik. Sebab kita nak tulis dalam bentuk nombor kompleks. Right. So, saya tunjukkan untuk soalan satu lagi. Soalan A. Yang balance nanti boleh buat sendirilah. Okey, ini nombor kompleksnya. Kita kena cari dia punya konjugat. So, kita kena darab lah konjugat dia apa. Konjugatnya kena ubah operasi jadi tolak ini. So, 2 tolak 5I. Bawah dia pun sama. Okey. So, kita jadikan bracket. Macam tu. So, yang bawah ni, kita just ambil A dengan B dia. A dia 2, kuasa 2, tambah B dia 5, kuasa 2. So, 4 darab dengan 2, 8. 4 darab dengan negatif 5, negatif 20I. So, 2 kuasa 2, 4 tambah dengan 25. So, dapat 29 bawah ni. 29 kan? So, kita asingkan. 8/29 tolak 20/29I. Macam itulah. Okey. Soalan-soalan lain tu boleh selesaikan sebagai kehadiran. Okey, kita tengok next. Okey, soalan muka surat 18. Soalan 14. Yang mana ini adalah rumus bagi I berkuasa genap dan ganjil. Okey, kena ingat sebelum ni I itu adalah square root negatif 1. I kuasa 2 adalah negatif 1. Yang ini penting lah, kena hafal ni. Sepatutnya lah. Okey. So kat sini kalau tengok I tu berkuasa 1. I kuasa 1 tu I lah. Okey. Tak ada ubah apa-apa. I kuasa 2. Kalau I kuasa 2 ni, N ni adalah kuasa. Okey. I kuasa N ni adalah I berkuasa N lah. N dia punya nombor lah. Berapa bilangan. 1 ke 2 ke genap ke ganjil kan. Okay. Ini dia bagi 2. Kuasa dia 2. So, I kuasa 2. N tu 2 lah. Okey. N dia 2. I kuasa 1. I kuasa 2. I kuasa 2 sama. I kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Sebab kalau tengok pada rumus asal dia, I kuasa 2 memang negatif 1. Okey, kalau kita bagi N dia tu berkuasa 3, I akan jadi kuasa 3 lah. Macam mana nak wujudkan I kuasa 3? Dia punya I tu mesti dengan kuasa 2. Okey, mesti start dengan I kuasa 2. Macam mana nak jadikan 3? Tambah 1 lah. Okey, sebab kita nak 3. Okey, nak jadikan 3. Jadi, mesti start dengan I kuasa 2 dulu. Okey, I kuasa 3, mesti start dengan I kuasa 2 dahulu. Nak jadikan 3, nak cukupkan 3, tambah 1. Okey, so, I kuasa 2 tu negatif 1. Ni 1 ni adalah I. I kuasa 1 adalah I. Lepas tu, bila kita selesaikan, dapatlah negatif 1. I. Samalah sebelah dia. Okey, yang ni kuasa dia 4. Kuasa dia 4, I kuasa 4. I kuasa 4. Macam mana nak jadikan I kuasa 4? Kita kena gandakan. I kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 je. Tak boleh kuasa 3 tak boleh. Dia kena I kuasa 2 sahaja. Sebab I kuasa 2 sahaja yang boleh kita selesaikan dengan negatif 1.
Okey, so maksudnya kat sini macam mana nak jadikan I kuasa 2? I kuasa 4, dia kena I kuasa 2 tambah 2. Maksudnya kat sini I kuasa 2 darab I kuasa 2. Barulah dia punya ni kita tambah kan. Jadilah I kuasa 4. I kuasa 2 ni dia kena ganti dengan negatif 1. Yang ni pun kena ganti dengan negatif 1. Bila didarabkan dapat 1. Kita tengok lagi. Kalau kuasanya tu 5. Kalau kuasa 5 jadi I kuasa 5. Dia nak I kuasa 5 tu diterbitkan secara rumus. Macam mana nak buat? Okay. So kita startlah dengan I kuasa 2. Tambah lagi 2. Nak tambah lagi 2? Tak boleh sebab dia nak 5 saja. So tambah lagi 1. Dia punya rumus sebenarnya dia tulis I kuasa 2 darab I kuasa 2 baru 4 2, 4 tambah lagi 1I baru jadi 5. Okay, I kuasa 2 ni adalah negatif 1. Yang ni pun negatif 1. Yang ini I lah. Yang ni dua-dua ni bila kita darab jadi 1I. Lepas ni 1I. Mungkin dia pening awal-awal tapi bila kita tengok balik kita akan faham lah sikit-sikit kan. Okay. Kuasa 6. Kuasa 6 kita tulis I kuasa 6 lah. Macam mana nak buat? Kena buat I kuasa 2 tambah 2 tambah 2. Berapa kali 2? 3 kali 2. 3 kali kuasa 2 tu. Maksudnya bila kita tulis dalam bentuk panjang, dia akan dapat I kuasa 2 darab I kuasa 2 darab I kuasa 2 supaya dapat 6. 2, 4, 6. Okay. So kena tukar lah. Darab. Sebab I kuasa 2 adalah negatif 1. So, bila kita kira kalkulator, negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1, so akan dapat negatif 1. Okey. Kita tengok kuasa 7 pula. Kuasa yang ganjil. Kita buatlah I kuasa 7. Macam mana nak dapatkan 7? Kena I kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 baru dapat 6. 2 tambah 2, 4. Tambah lagi 2, 6. Tambah lagi 1 supaya dapat 7. So kita tulis kat sini I kuasa 2 darab I kuasa 2 darab I kuasa 2. Yang 1 tu akan jadi I. So I kuasa 2 ni negatif 1. I kuasa 2 ni darab lagi negatif 1. I kuasa 2 ni darab lagi negatif 1. Yang ini tulis darab I. Yang ini kita darab ni dapat negatif 1 I. Macam tu. Okay. Nanti yang ini cuba buat H dengan I cuba buat. So dia punya conclusion kat bawah ni adalah kalau kita berjumpa dengan kuasa genap, dia punya rumus adalah I kuasa 2N. Kalau genap macam 2, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8, kuasa 10, kuasa genap, dia akan jadi I kuasa 2 darab dengan N. Contoh macam tadi, contohlah I kuasa 4. Dia akan jadi I kuasa 2 darab 2. Kan? Ataupun macam ni lah. Kalau biasanya kita tulis macam ni. Biasa kita tulis dalam bentuk macam ni. I kuasa 2 darab 2. So dia akan jadi 4 lah. Ni 4. Okay. Kalau I kuasa 8. So I kuasa 2 darab 4. Macam tu. Nak mudah lagi lah. So dalam ni kita gantilah negatif 1. Kuasa 4. So dapatlah 1. Okay. Kalau kuasa ganjil 1 ke 3, 5, 7, 9 dia punya rumus adalah I kuasa 2N tambah 1. Contoh kuasa 3. I kuasa 3. Macam mana nak dapatkan kuasa 3? So dalam dia mesti I kuasa 2 dulu. Okay. Darab dengan 1 tambah dengan 1. Okey. Kemudian dapatlah macam ni. Negatif 1 darab I. So akan dapat 1 negatif 1 I. Okey. Biasanya kalau untuk yang kuasa ganjil dia akan ada huruf I tu. Jawapan akhir dia mesti ada huruf I untuk yang berkuasa ganjil. Nanti boleh check lah. Okey. Kita tengok soalan. Muka surat 19 nombor 15. Yang ini nombor 15 ni
adalah untuk yang berkuasa ganjil. Berkuasa genap. Yang nombor 16 adalah untuk unit hayalan berkuasa ganjil. Okay, kita tengok yang kuasa genap dulu. Kuasa genap ni, okay, kita kena buat macam ni lah. Okay. Macam yang dia bagi contoh 24 ni, dia terus tukar kepada negatif 1. Okay, sepatutnya dia kena buat macam ni dulu. I kuasa 8, kita I kuasa 2 dulu, darab dengan 4. Supaya bila kita darab ni dapat 8. Sebab dia nak 8 kan. So, kita tukarlah I kuasa 2 ni dengan negatif 1. Kuasa 4. Tekan kalkulator, negatif 1 kuasa 4 akan dapat 1. Okay, sama juga dengan I14. I14 ni dia dah skip satu step. So, kita kena buat kat sini I kuasa 14. Kita start dengan I kuasa 2 dulu. Darab berapa dapat 14? Darab dengan 7. So, I kuasa 2 ni adalah negatif 1. Kuasa 7. Tekan kalkulator akan dapat negatif 1. Okay, cuma bezanya macam tu lah. Sama ada positif ataupun negatif 1 untuk yang berkuasa genap. Okay, itu saja untuk yang kuasa genap. Kalau untuk kuasa ganjil, saya cakap tadi mesti ada huruf I. Mesti ada huruf I. Sama ada negatif atau positif lah. So, kita tengok kat sini. Ini pun sama juga, dia dah skip dia punya step. So, kalau yang I kuasa 7, sepatutnya kita kena buat macam ni. Sekejap. I kuasa 7. I kuasa 2 dulu. Okay, darab dengan 3 supaya dapat 6. Baru tambah dengan 1. Okay, sebab 2 darab 3 ni baru 6. Tambah lagi 1 dapatlah 7. Okay, kemudian ni negatif 1. Kuasa 3. 1 ni, yang tambah 1 ni adalah darab I. Bukan pergi tambah 1. Okay, adalah darab I. Okay, kemudian ini adalah dapat negatif 1 I. Untuk yang ganjil memang akan dapat huruf I kat belakang dia. Okay, I 13. I kuasa 2 darab dengan 6 dulu. Tambah dengan 1. Sebab 2 darab dengan 6 ni 12. Tambah dengan 1, 13 lah. So, ini negatif 1 kuasa 6 darab dengan I. Sekejap. Jadi hang sekejap ni. Okay, darab dengan I. Sekejap dia hang sekejap. Okay, darab dengan I. Dia hang sekejap tadi ni. Kemudian negatif 1 kuasa 6 ni positif 1. I tu tulis balik. Okay, dia punya jawapan sama ada positif I ataupun negatif I. Okay, itu untuk unit hayalan berkuasa negatif. Okay, kita tengok muka surat 21, soalan 17 yang melibatkan operasi unit hayalan berkuasa genap dan ganjil lah. Kita tengok macam mana step pengiraan dia. So, kita tengok yang ini, I kuasa 6 tolak I kuasa 12. So, I kuasa 6 tolak I kuasa 12. Kalau saya lebih suka macam ni dulu lah. Start dengan yang ini. I kuasa 2 darab dengan 3 tolak I kuasa 2 darab dengan 6. Okay. Baru saya tukar negatif 1. Yang 4 ini tukar negatif 1. Okay. Baru saya nampak. Okay. Ini negatif 1. Yang ini tolak. Ini 1. Okay. Kita kena kira yang dalam kurungan dulu. Alright. Dapatlah negatif 2. Okay. Untuk yang contoh 29. Yang ini dia nak 3. Okay. 3 ni I kuasa 2 dulu. Dia nak 34 2 darab berapa 17 17. 17. Okay, 17. Kemudian ini tolak dengan I kuasa 2 darab dengan 6 tambah dengan 1. So, ini 3 darab negatif 1. Sebab ini dengan tukaran negatif 1. Kuasa 17 tolak. Ini pun negatif 1. Kuasa 6 darab I. Okay, darab I. Jangan tambah I Yang ini. Darab. Okay.
So akan dapat, sini akan dapat negatif 3 lah. Ni. Sebab negatif 1 kuasa 17 tak tekan akan dapat negatif 1. Darab dengan 3, negatif 3. Tolaknya adalah yang ini. Ni. Turun balik ke sini. Ini negatif 1 kuasa 6 dapat 1. Ini tulis balik. So ini jawapan. Okay, saya terangkan satu. Soalan A. Okay. Buat dulu dalam kurungan I kuasa 2. Dia nak 18. 2 darab 9. Tolak. I kuasa 2. Dia nak 8. So 4 lah. Sebab 2 kuasa 4, 8. So ini negatif 1. Ini negatif 1. Kuasa 9. Tolak. Ni negatif 1. Kuasa 4. Negatif 1 kuasa 9 adalah negatif 1. Ni tolak. Tulis kat sini. Negatif 1 kuasa 4 adalah 1. So jawapan negatif 2. Alright. Settle. Soalan yang saya tak jawab, boleh tolong jawab. Okay, last. Right, soalan 18. Soalan 18. So video kali ni panjang sikit lah. Soalan 18 dia bagi dalam bentuk ayat. Ini soalan kebat lah. Diberi H 2 tambah 3I dan K sama dengan 5 tambah 7I. Kat sini dia ada bagi dua nombor kompleks yang berlainan di mana diberi simbol H dengan K. Ringkaskan yang berikut dalam bentuk A tambah BI dalam bentuk nombor kompleks lah. Kena asingkan nombor nyata dan nombor khayalan. So kat sini operasi yang pertama adalah H tambah dengan K. So kita ambil lah yang H adalah yang ini tambah dengan nombor kompleks yang kedua. So kita ambil 2 tambah 3I tambah ni. Tambah. Okay. Tambah dengan K 7. Okay. So kita settlekan lah. 2. Kita keluarkan dulu. Tak nak kurungan. Kita asingkan. Tambah 5 tambah 7I. Cari kawan dia. 2 dengan 5. 7. 3 dengan yang ini. 10I. Okay, soalan 18B tu buatlah. Dia nak darab dulu, baru tolak. Okay, alright. Itu sahaja untuk video ini. Saya harap boleh settlekan semua latihan yang saya bagilah. Sebab tajuk ini ada 2 PB, 1 kuis dan 1 ujian. Okay, good luck.